Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bagi subjek GMGA 3063, bandingan pentadbiran wap. Okey, kumpulan kami memilih tajuk perbandingan antara negara Malaysia dan Indonesia. Okey, dekat sini kita boleh lihatlah slide yang pertama iaitu alih-alih kumpulan saya. Okey. Seterusnya saya akan pergi ke bahagian pengenalan. Bahagian pengenalan latar belakang sosioekonomi. Yang pertama sekali Malaysia lah, yang mana kita tahu Malaysia negara kita sendiri telah merdeka dan pelbagai transformasi kesihatan dan sosioekonomi telah dijalankan lah bagi mencapai kadar pengenalan yang rendah dalam negara secara khusus menjadikan negara berdasarkan secara tinggi status kesihatan dalam kalangan rakyat besar. Okay. Kajian ini diteliti berdasarkan sebab penurunan besar kejadian penyakit dan kematian bayi serta ibu dan jangka hayat yang lebih tinggi lah. Dan juga kita dapat lihat slide ni status kesihatan lebih baik ini dicapai pada tahap perbelanjaan kesihatan nasional yang sedang dengan kebanyakan perkhidmatan pencegahan dan kawalan penyakit istiqat negara di dalam sektor awal. Dan seterusnya kita buat perbandingan dengan Indonesia. Mana kita tahu Indonesia negara jiran di mana tahap kualiti pendidikannya masih belum di tahap yang memuaskan. Berdasarkan maklumat yang ada daripada Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Okey, dekat sini Indonesia pada tahap pendidikan dia masih berada di kedudukan 57 dari 65 negara lah. Manakala sekolah secara global Indonesia berada di tangga ke 69 daripada 76 negara. Bagi sektor ekonomi Indonesia masih dikategorikan sebagai ekonomi yang berbangun. Laporan daripada Forum Ekonomi Dunia berkaitan dengan ekonomi negara menyatakan Indonesia ni berada di kedudukan 42 dari 60 negara yang terbaik di peringkat global. Tinjauan institusi kewangan dunia menunjukkan 1% kekayaan terkaya di dunia menguasai 49.3% kekayaan negara, menjadikan Indonesia berada di kedudukan keempat dalam ketidaksamaan ekonomi dengan kadar inflasi yang tinggi di antara negara-negara di 206. Beberapa dekad terakhir, tahap kesihatan Indonesia menampakkan kemajuan dan penambahbaikan kesihatan penduduk berdasarkan jangka hayat dan kematian bayi serta peningkatan keterangan dalam status kesihatan umum penduduk. Oleh itu, data yang ditunjukkan menunjukkan Indonesia masih ketinggalan daripada negara lain di dunia dari segi pendidikan, ekonomi dalam negara mereka sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizal bin Zainal Abidin, nombor metrik 275066. Slide saya berkaitan persatuan antarabangsa negara Malaysia melalui dasar luar negara. Dasar luar negara Malaysia dipengaruhi dan dibentuk oleh 3 faktor utama. Yang pertama, lokasinya yang strategik di Asia Tenggara. Yang kedua, sifatnya sebagai negara perdagangan. Dan yang ketiga, demografi yang unik. Dasar luar negara mungkin berbeza selama bertahun-tahun kerana perubahan faktor domestik dan luaran. Prinsip asas dasar ini telah berlanjutan sejak zaman kemerdekaan. Penubuhan komuniti ASEAN tahun 2015 telah meningkatkan perlibatan Malaysia di peringkat serantau. Hubungan ini dapat memperkukuhkan aspek dua hala dan pelbagai hala
perkhidmatan Malaysia dengan dunia untuk menjadi tumpuan penting. Malaysia juga merupakan anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, telah melaksanakan mandat masyarakat antarabangsa melalui penyertaan operasi pengaman damai PBB dalam memajukan keselamatan dan keamanan global. Sebagai sebuah negara majusi Muslim, Malaysia sangat mementingkan solidariti umat Islam dan semangat kerjasama antara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Status Malaysia sebagai negara yang membangun menjadikannya penting untuk terlibat aktif dalam pergerakan negara-negara berkecuali 6. Commonwealth, Kumpulan G77, Kumpulan 8 Negara Membangun, D8, Dialog Asia Timur Tengah, AMEC, Forum Kerjasama Asia Timur Amerika Latin, FILAC, Persatuan Lingkaran Lautan Hindi, AURA, Mesyuarat Asia Eropah, ASEM, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC. Di samping mempromosikan kerjasama Selatan-Selatan di antara negara-negara membangun dan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Yasmi, nombor metrik 275-037. Persatuan Antarabangsa bagi negara Indonesia. Pembentukan arahan dunia baru perlu berdasarkan 3 keutamaan, iaitu keamanan, kebebasan dan keadilan sosial yang berkekalan. Usaha negara Indonesia dalam mengekalkan solidariti di antara negara-negara membangun adalah dengan menyertai persatuan atau organisasi seperti ASEAN, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Gerakan 6 Blok, Pertubuhan Persidangan Islam dan lain-lain. Kerjasama di antara sektor awam dan sektor swasta negara-negara anggota ASEAN harus memiliki keutamaan kepada ekonomi, sosial dan budaya. Perkara ini akan mengukuhkan pertahanan negara-negara anggota ASEAN dan wilayah negara anggota ASEAN, samping dapat membangunkan zon Asia Selatan. Selain itu, kerjasama yang lebih besar harus dipupuk di antara negara-negara di rantau Asia Selatan dan Pasifik Barat Daya. Assalamualaikum, nama saya Roslinda binti Johari, nombor metrik 275177. Apa itu dasar monetary? Dasar monetary atau juga dikenali sebagai dasar kewangan adalah suatu dasar yang diterapkan oleh pihak berkuasa monetary atau bank pusat sesebuah negara atau wilayah untuk mengawal faedah bagi pinjaman jangka pendek atau penawaran wang. Dasar ini merupakan salah satu langkah yang selalunya digunakan bagi mengurangkan inflasi serta memastikan kestabilan harga dan kepercayaan umum terhadap nilai dan kestabilan mata wang negara tersebut. Apa itu dasar monetary di Malaysia? Dasar monetary ialah tindakan yang diambil oleh Bank Negara Malaysia untuk mempengaruhi kadar faedah dalam ekonomi. Sebagai bank pusat, peranan Bank Negara Malaysia adalah untuk menggalakkan kestabilan monetary dan kewangan. Hal ini bertujuan untuk menyediakan keadaan yang sesuai untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia. Bagi mencapai kestabilan monetary, satu jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Dasar Monetary, Bank Negara Malaysia akan menetapkan dasar monetary bagi memastikan inflasi kekal rendah dan stabil. Jawatankuasa ini akan menetapkan dasar monetary dengan membuat pelarasan pada kadar
dasar semalaman ataupun overnight policy rate OPR. Seperti yang sedia maklum, tahun 2023 PNM telah menaikkan kadar OPR sebanyak 3 kali. So, apa yang berlaku apabila OPR itu diselaraskan? Apabila Bank Negara Malaysia membuat pelarasan OPR, lazimnya ia akan mempengaruhi kadar faedah dalam ekonomi, memberikan kesan pada kegiatan ekonomi dan perubahan tahap harga secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Murizlan Biramli, nombor metrik 275076, ingin meneruskan pembentangan slide berkaitan dasar moneteri di Indonesia. Bank Indonesia melaksanakan pengukuhan kerangka dasar moneteri dengan kerangka sasaran inflasi ITF sejak tahun 2005, merangkumi 4 elemen asas iaitu penggunaan kadar faedah sebagai kadar rujukan dasar, proses perumusan dasar antisipatif, strategi yang lebih telus dan pengukuhan koordinasi dasar bersama dengan kerajaan. Instrumen dasar moneteri utama yang diterapkan oleh Indonesia adalah sama dengan Malaysia, iaitu penentuan kadar faedah melalui perubahan dalam kadar repo 7 hari Bank Indonesia yang mempengaruhi kadar faedah deposit dan kadar kredit bank. BNI melonggarkan dasar moneteri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh peningkatan keadaan ekonomi di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh peranan pemerintah dalam penggunaan serta pelaburan dalam infrastruktur dan mengadakan pilihan raya. Bank Indonesia memutuskan untuk mengurangkan kadar peratus faedah kemudahan deposit dan peratus kemudahan pinjaman untuk mengekalkan transaksi inflasi dan kewangan pada tahap yang stabil. Dasar kadar faedah ini adalah usaha mengekalkan daya tarikan pasaran kewangan domestik dan mengawal defisit akaun semasa dalam had selamat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bafazid Zulhusmi bin Abdul Majid, nombor metrik 275047. Hari ini saya akan membentangkan tajuk perbandingan di antara negara Malaysia dan Indonesia. Perbandingan yang pertama adalah dari segi ekonomi. Negara Malaysia mempunyai ekonomi terbesar dan membangun di Asia Tenggara, manakala negara Indonesia ekonomi yang besar berdasarkan pada populasinya. Perbandingan yang kedua adalah dari segi pendidikan, di mana negara Indonesia, pasaran pendidikan Indonesia lebih rendah berbanding dengan negara Malaysia. Perbandingan yang ketiga adalah dari segi taraf kesihatan. Negara Malaysia semakin bertambah baik dengan perancangan menangani pencegahan penyakit dan program kesedaran kesihatan kepada rakyat. Manakala negara Indonesia semakin bertambah baik dengan perancangan menangani pencegahan penyakit dan program kesedaran kesihatan kepada rakyat. Perbandingan yang berikutnya adalah dari segi hubungan di antara negara luar. Negara Malaysia lebih banyak berhubung dengan persatuan antarabangsa di seluruh negara dengan bergiat aktif dengan pelbagai jenis persatuan-persatuan negara lain. Manakala negara Indonesia berhubung dengan persatuan antarabangsa demi menjadi negara yang berdaya saing di antara dunia lain dan mempunyai hubungan sesama negara lain untuk mencapai keamanan, kebebasan dan keharmonian. Dan perbandingan yang terakhir adalah dari segi dasar monetary. Negara Malaysia bergantung kepada kadar faedah mempengaruhi kestabilan harga barang di Malaysia dan perkembangan ekonominya. Manakala negara Indonesia sangat bergantung pada kebijakan menentukan kadar faedahnya. Dan berikutnya kita akan beralih kepada kesimpulan bagi tajuk ini. Pengaruh kadar faedah dalam menstabilkan harga barang sama ada di Indonesia maupun di Malaysia menunjukkan bahawa dasar moneteri di antara Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan di mana
Kadar faedah adalah instrumen utama dalam mengawal inflasi di Indonesia dan Malaysia. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa dasar monetary yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia mempunyai persamaan, iaitu penggunaan instrumen kadar faedah. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.